Thinking extrovert. Bercerita tentang thinking extrovert. Yang pertama, kita kena tahu pembentuk kepada X factor thinking extrovert adalah belahan otak dan juga lapisan otak yang dominan. Belahan otak bagi thinking adalah neocortex kiri, maknanya otak kiri sebelah atas, kemudian dikombinasikan dengan lapisan otak sebelah luar. Lapisan otak sebelah luar strukturnya lebih kepada bentuknya jarang-jarang dan berwarna kelabu. Okey, sebagaimana kita telah huraikan pada thinking introvert yang lepas, thinking secara dasarnya lebih kepada rasional dan logik. Jadi sesuatu maklumat akan diproses ataupun dianalisis sesuai dengan apa yang boleh dicapai secara logiknya. Kemudian dia akan dipacu dengan extrovert yang akan menjadikan thinking extrovert dia lebih kepada seorang yang bersikap lebih bertolak ansur. Mana dia akan mudah untuk mendengar pendapat orang lain, kemudian dia akan datangkan dengan keputusan yang baru. Bila thinking extrovert di dalam membuat keputusannya adalah berdasarkan pada pandangan, mana mudah untuk menerima pandangan orang lain, thinking extrovert sangat bagus berperan sebagai seorang ketua dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Okay, beza dia adalah thinking extrovert dia akan meraihkan orang lain. Dia akan perlu pada pandangan orang lain. Kalau thinking introvert, dia lebih kepada problem solver. Bila sebut problem solver, bila dia dah ada suatu keputusan, dia akan terus laksanakan. Itu berbeza di antara thinking introvert dengan thinking extrovert. Kemampuannya sama sebab dia keduanya adalah thinking, cara sahaja yang berbeza. Cara bertindak itu sahaja yang berbeza. Jadi kalau kita boleh terangkan, thinking introvert ini daripada menyelesaikan masalah. Thinking extrovert sesuai dengan peranan sebagai ketua adalah sebagai seorang yang mengurus. Itu perbezaannya. Chemistry thinking extrovert adalah dicari takhta. Bila sebut chemistry adalah kecenderungan. Thinking extrovert lebih kepada orang untuk percayai dia dan diangkat sebagai ketua. Disebabkan kemampuan dia yang Allah anugerahkan kepada dia, kemampuan untuk berfikir secara rasional dan mengambil tindakan sesuai dengan apa yang ada. Contohnya kalau ada staf seramai 5 orang, keputusannya sesuai untuk staf yang seramai 5 orang. So peranan itu adalah peranan sebagai seorang ketua. Dan bukan kita nafikan kepada personality lain untuk menjadi ketua, tapi pada dasarnya thinking extrovert adalah seorang ketua yang baik. Okay, clue diri untuk meningkatkan prestasi ataupun kita meningkatkan keupayaan thinking extrovert perlu mencari perusahaan. Okay, sebagai contoh, perusahaan kita sebut sebagai satu syarikat, dan syarikat itu adalah diketuai oleh thinking extrovert tadi. Maknanya dia bertindak sebagai CEO ataupun ketua. Secara dasarnya, personality thinking dia memerlukan masa yang tepat untuk kita berurusan dengan dia. Kalau pada waktu tu dia dalam keadaan yang contohnya dibebani dengan masalah, kita kena pandai. Mana kalau kita sebagai staff, kita kena faham pattern thinking extrovert. Dalam keadaan yang dia dah agak reda ataupun dia agak ready, waktu tu kita akan berurusan dan urusannya mesti sharp to the point. Mana tepat kepada tujuan. Mesti ada tujuan. Kalau tak ada tujuan, dia sekadar mendengar dan silap akhir bulan saya tak mau dengar. Tu perkataan yang dia akan ucapkan lah. Okay, bila sebut kelemahan dan kelebihan, kita sharekan dua di sini sebagai contoh. Yang pertamanya, thinking extrovert ni dia menyukai kepada kemenangan. Dia suka menjadi seorang juara. Kalau suatu pertandingan, mesti dia nombor 1. Tapi dalam masa sama, dia kurang stamina. Dia nombor 1. Contoh kita kata lari 200 meter. Memang pada dirinya nak nombor 1, tapi staminanya kurang. Itu sebagai contoh yang mudah kita faham. Yang kedua, dia sebagai orang yang berpegang kepada keputusan eksperimen. Contoh kalau dia buat suatu kajian ataupun pemerhatian dan keputusannya ada, belum tentu lagi keputusan orang lain dia boleh terima.
Itu kelemahan dia. Jadi kelebihan dia sangat bagus dalam mencari satu keputusan. Dalam masa yang sama, kelemahan dia susah. Ada masa dia susah untuk menerima pendapat orang lain. Okay, thinking ni dia umpama macam kita cerita thinking introvert, dia umpama majikan dengan pekerja. Jadi bezanya extrovert tadi dia extrovert secara dasarnya dia perlu pada support. Kalau supportnya bagus, insya-Allah cintanya sangat-sangat baiklah. Okey, yang pertama, bila kita bercerita berkenaan dengan anak, yang pertama kita mesti tahu cara belajar. Yang keduanya cara untuk kita meningkatkan minat belajar anak-anak. Thinking extrovert, cara belajarnya adalah dia perlu mengeluarkan skema. Kalau thinking introvert dia lebih pada memahami poin utama. Thinking extrovert dia lebih kepada membuat struktur ataupun skema untuk dia faham sesuatu pembelajaran. Kemudian dibangkitkan minat belajarnya dengan cara disediakan fasiliti yang secukupnya. Kalau kita sebut fasiliti ni tempat. Mana satu tempat yang ada meja, ya kalau perlu komputer ada komputer, kalau perlu pada buku cukup dengan bukunya. Berbanding dengan sensing dia lebih pada peralatan. Itu cara untuk kita meningkatkan minat belajar bagi thinking extrovert.